Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看 Nabalu News 新闻，我叫 Beverly Anastasia。RM30 juta diperuntukkan bagi projek penggantian sekolah kebangsaan tamu darat. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM meluluskan peruntukan sebanyak RM30 juta untuk penggantian sekolah daif sekolah kebangsaan SK Tamu Darat. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, reka bentuk bangunan telah siap dan pembinaan dijangka bermula Ogos tahun ini. Beliau berkata Jabatan Kerja Raya Sabah bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan pihak sekolah juga telah mengadakan lawatan tapak pada 3 Julai 2023. SK Tamu Darat 30 juta diperuntukkan dan pembinaan akan bermula dijangka pada tahun ini juga, Ogos 2024. 30 million SK Tamu Darat untuk pembinaan semula sekolah. Penggantian semula. So it will be starting this year? Ya, this year. Ini berita sangat baiklah. Yes. Kita jangka tahun ini juga untuk pembinaannya. Sedang dalam proses tender. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan di beberapa sekolah rendah dan menengah di kawasan Kadamayan. Fadlina mengadakan lawatan ke Sabah untuk melihat sendiri isu-isu dan keperluan sekolah daif yang sering dibangkitkan oleh wakil-wakil rakyat di kawasan itu. Beliau diiringi oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Kedamaian Datu Iwan Benedict, Ahli Parlimen Kota Belud, Isna Raisa Munira Majlis dan Pengarah Pendidikan Sabah Raisin Saidin. Iwan mengiringi Fadlina melawat 4 sekolah di Kadamayan yang memerlukan perhatian segera iaitu SK Rangalau, SRA Rangalau, SK Tamu Darat dan SMK Narinang. Fadlina berkata secara keseluruhannya sebanyak 38 buah sekolah di kawasan Kadamayan dikategorikan sebagai sekolah daif. Di daerah Kota Belud ini saja kita ada 38 sekolah daif yang sedang kita beri perhatian sepenuhnya, sama ada dalam pembinaan semula dan juga sekolah-sekolah lain untuk penyelenggaraan juga. Jadi saya ingat ini lawatan yang sangat positif. Saya ucap terima kasih kepada kedua ahli parlimen, ahli Iwan dan juga ahli parlimen Kota Belud yang turut bersama dalam lawatan ini dan banyak berkongsi apa keperluan-keperluan. Di samping juga JPN banyak membantu dengan information, maklumat-maklumat yang kita perlukan khususnya untuk bertangani semua isu yang berkaitan dengan infrastruktur sekolah. Beliau berkata secara keseluruhannya KPM telah memperuntukkan RM59 juta untuk menyelenggara institusi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah melibatkan 1,200 projek. Penyelenggaraan ini memang dia proses yang sentiasa berlangsung, dia ongoing. Mana-mana sekolah dan peruntukan itu memang kita sentiasa berikan dan ada peruntukan khusus misalnya tahun lepas untuk tandas dan tahun ini kita akan mulakan untuk tandas SBK, Sekolah Bantuan Kerajaan. Ya, jadi memang ada fasa-fasanya dan sebagaimana dalam belanjawan pula misalnya kita ada penyelenggaraan untuk makmal 100 juta. Jadi ini akan kita buat di seluruh negara, bukan sahaja di Sabah tapi di seluruh negara. Tapi negeri Sabah memang sentiasa menerima peruntukan terbesar daripada Kerajaan Malaysia. Tahun ini saja 59 juta diperuntukkan negeri Sabah saja. Adun Kadamayan Datu Iwan Benedict merakamkan penghargaan atas tindakan segera Kementerian Pendidikan Malaysia membantu menyelesaikan isu pembangunan sekolah di Dun Kadamayan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan Datu Iwan Benedict merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM atas tindakan segera membantu menangani isu berkaitan kemudahan pembangunan sekolah di Dun Kadamayan. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, sebagai wakil rakyat kawasan itu, tanggungjawabnya adalah untuk mencari jalan penyelesaian keperluan sekolah selain memberi tumpuan kepada bidang keusahawanan dan koperasi. Saya ucap terima kasih kepada Saudari Fadlina, Menteri
mengucapkan kerana sudi menerima undangan kita untuk mengadakan lawatan lapangan di kawasan Dun Kedamaian dalam daerah Kota Belud ini untuk meninjau 4 buah sekolah, 3 sekolah rendah dan 1 sekolah menengah, melihat sendiri permasalahan yang sentiasa saya bangkitkan dengan beliau dan dibangkitkan juga di Dewan Rakyat. Dalam banyak perbincangan kita sebelum kabinet, beliau telah bersetuju untuk memenuhi undangan dan hari ini turun sendiri melihat dan menurunkan peruntukan segera dan juga peruntukan yang besar, termasuklah di SK Tamu Darat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas lawatan 4 buah sekolah di kawasan Kedamaian bersama Menteri Pendidikan Malaysia Fadlina Sidek di Kota Belud pada 19 April. Iwan mengiringi Fadlina melawat SK Rangalau, SRA Rangalau, SK Tamu Darat dan SMK Narinang yang memerlukan perhatian segera KPM. Bagi pihak rakyat di Kedamaian, khususnya PIPG dan guru, saya ucap terima kasih kepada WB Fadlina dan Kementerian Pendidikan di atas tindakan yang telah diambil untuk membantu wakil-wakil rakyat di sini menangani isu terkait dengan kemudahan pembangunan pendidikan. Terima kasih dan saya harap sekolah-sekolah lain bukan hanya di Dun Kedamaian tapi bukan hanya di Penampang tapi juga di seluruh Sabah, seluruh negara juga mendapat pembelaan. Kerajaan ini adalah kerajaan yang sentiasa prihatin, memberi tumpuan besar kepada pembangunan sekolah seperti mana yang dimulakan pada tahun lepas dan akan diteruskan. APCO belum memuktamadkan soal kerusi yang bakal ditandingi dalam pilihan raya negeri ke-17. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Iwan Benedik enggan mendedahkan lebih awal kerusi yang disasarkan parti itu untuk ditandingi pada pilihan raya negeri ke-17, PRN 17. Beliau kata soal kerusi perlu dirundingkan terlebih dahulu dengan rakan parti dalam Pakatan Harapan PH dan gabungan kerjasama mereka sebelum membuat keputusan. Katanya, beliau sedar semua parti mempunyai keinginan untuk bertanding di semua kerusi dan atas sebab itu, perkara berkenaan perlu dibincangkan dalam suasana yang harmoni. Jadi pilihan raya saya ingat ada masa lagi. Kita belum tetapkan kerusi itu. Kita masih melihat banyak aspek ketersediaan parti, potential partners dan penerimaan daripada rakyat itu pada saya sangat penting sekali. Pada masa ini kita masih dalam peringkat penelitian. Iwan berkata perebutan kerusi tidak dapat membantu menstabilkan Sabah serta menyelesaikan keperluan sebenar di negeri ini. Ini kerana keharmonian di Malaysia perlu bermula dengan kestabilan, termasuk kestabilan politik. Yang pasti pada saya ingin melihat negara Malaysia terus harmoni, negara Malaysia terus stabil dan termasuk di Sabah ini perlu bermula kestabilan. Semakin banyak kita berontakan berebut tentang kerusi, tapi tidak dapat merangkul kekuatan untuk menstabilkan Sabah, menyelesaikan keperluan sebenar di Sabah, saya pikir agak berat. Sebab itu perbincangan itu harus bermula daripada sekarang. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata demikian ketika ditemui media selepas Majlis Iftar agensi-agensi KUSKOP di Sabah bersama pengamal media Sabah di Kota Kinabalu pada 4 April. Beliau yang juga ahli Parlimen Penampang turut ditanya sama ada APCO mengintai kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Moyog yang pernah menjadi kubu kuat parti itu sebelum ditawan parti lawan sejak pilihan raya umum PRU 2013. We will cross the bridge when we get there. Saya pikir perundingan dengan semua pakatan, semua coalition itu harus berjalan dulu. To be fair, tadi semua parti ingin bertanding di semua kerusi. So, saya pikir semua itu perlu dibincangkan. Mengulas lanjut, Iwan berkata beliau mementingkan pendekatan bekerjasama bukan hanya dalam hal politik,
malah yang berkaitan usaha kementerian dalam membantu rakyat. Seperti mana kamu melihat, saya dan Saudara Ata Kuruf, Presiden PBRS, sekurang-kurangnya telah memulakan kerjasama ini dahulu. Tidak berarti itu kerjasama politik, tetapi kita mau rangkul kekuatan di kementerian masing-masing dahulu, supaya rakyat Sabah boleh menilai. Kalau kita bercakap tentang korupsi setiap hari, sentiasa akan bergaduh. Tetapi kalau kita rangkul kekuatan di kementerian masing-masing dan kita combine, kita gabungkan, saya pikir rakyat yang boleh menerima manfaat itu yang akan bercakap bagi pihak kita untuk bila sampai masanya tentang soal kursi itu. Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan berkata pada masa ini APKO masih meneliti kerusi yang mahu ditandingi parti itu dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk rakan kerjasama dan penerimaan rakyat. Saya selaku Presiden Parti ingin mendengar daripada banyak pihak sejauh manakah kita boleh menetapkan sasaran kursi kita. Yang pasti APKO ingin bertanding lebih daripada kawasan yang kita menang. Di peringkat DUN ini kita hanya ada satu adun saja, di Kadamayan saja. Jadi APKO perlu menang lebih daripada kursi itu. Secara tradisi katanya, APKO menyasarkan kerusi yang ramai pengundi Kadazan Dusun Murut KDM selain kerusi campuran termasuk di kawasan bandar. Pada umumnya itulah kerusi-kerusi tradisi kita bertanding dan saya percaya parti akan mengakalkan tradisi ini. Dalam masa yang sama, kita juga telah membina kekuatan di kawasan bandar, contohnya di Penampang. Dan saya percaya ada ruang untuk kita juga berunding untuk parti ini juga diberi ruang di kawasan-kawasan campuran. Kepimpinan APKO memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Tan Sri Joseph Kuruf. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datuk Iwan Benedik mengetuai rombongan pimpinan tertinggi APKO memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Tan Sri Joseph Kuruf di Pusat Pengurusan Jenazah di Wisma Fuk Lu Siu di Kota Kinabalu pada 19 April. Dalam kepimpinan, mendiang telah memberikan yang terbaik kepada rakyat dan negara kita. Pemergian ini satu kehilangan besar dalam kepimpinan masyarakat Kadazan Dusun, katanya. Iwan berkata APKO mempunyai sejarah hubungan rapat dengan Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS, parti yang ditubuhkan oleh mendiang Tan Sri Joseph. Turut serta memberikan penghormatan terakhir dua bekas Presiden APKO iaitu Tan Sri Bernard Dompok dan Datuk Sri Panglima Wilfred Madius Tangau serta Timbalan Presiden Datuk Donald Peter Mojuntin dan rakan pimpinan parti. Iwan dan rombongan meluangkan masa kira-kira 1 jam bersama Datuk Ata Joseph Kuruf yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia dan Presiden PBRS. Saya doakan agar saudara Ata dan keluarga diberi kekuatan dan penghiburan dalam situasi sukar, katanya. Mendiang Tan Sri Joseph, 80 tahun yang juga pengasas dan bekas Presiden PBRS, menghembuskan nafas terakhir kira-kira 7.30 malam pada 17 April lalu di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. RM50,000 disalurkan kepada penampang Countryside Golfers Club bagi membiayai program pembangunan sukan golf. Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedik menyalurkan peruntukan khas sebanyak RM50,000 kepada penampang Countryside Golfers Club PGCC. Beliau yang juga penaung PGCC berkata sumbangan itu bagi membantu membiayai program pembangunan sukan golf termasuk penganjuran klinik golf kepada masyarakat penampang. Pada tahun lalu, Iwan turut menyalurkan peruntukan sebanyak RM30,000 daripada peruntukan khas beliau kepada PGCC. Menurut Iwan, beliau menyokong wawasan kelab ini untuk memiliki kawasan padang sendiri dan akan membantu seupaya yang boleh untuk membantu wawasan ini. Sumbangan itu disampaikan pada majlis ringkas di Sabah Golf and Country Club di Penampang pada 20 April.
Ahli-ahli PGCC turut mengadakan pertandingan santai sempena Mesyuarat Agung Kelab pada hari berkenaan. Turut hadir Presiden PGCC, Datuk Philip Lasimbang. Wan An